Sama juga contohnya bila YB Amin sebut, kita akan usahakan satu ladang rintis yang pertama untuk kita membangunkan industri penternakan lembu secara profesional dan moden yang bukan saja melibatkan syarikat kita, tetapi kita telah kenal pasti syarikat luar negara yang kita akan padankan. Sebab saya tahu dekat Malaysia ni, bila cerita pasal lembu orang takut. Sebab sebelum ini, setiap projek nak pelihara lembu mampus. Tahu tak saudara-saudari, seluruh Malaysia sekarang, kita negara hebat, segala-galanya ada. Sanusi duk sibuk nak buat lapangan terbang baru ni. Kita sebenarnya, tak ada pun ladang-ladang ternakan lembu yang saiz dia melebihi 1,000 ekor ke atas. Tak ada. Pertanian yang melibatkan lembu, cara orang kita mengusahakan perniagaan lembu, dia buat macam mana tau? Dia tak pelihara lembu, dia gemukkan lembu. Ini yang saya kata perniagaan penternakan lembu yang dekat dengan Hari Raya Korban. Masa dekat Hari Raya Korban, dia akan bawa lembu daripada luar negara. Dia bagi makan banyak-banyak dalam tempoh 2-3 bulan itu supaya lembu tu cepat naik gemuk, supaya dia boleh jual. Lepas tu tak ada lembu tu. Sebab itu kita import daging lembu ni sampai 80%. Daging lembu yang kita import antara 30 ke 40 ringgit sekilo. Kalau daging lembu mentah yang segar, dia sampai 50 ringgit lebih sekilo. Kerana kita sampai sekarang belum menunjukkan kemampuan kita boleh pelihara lembu. Ada macam-macam lah. Setiap kali saya bincang, tanya orang yang dalam industri lembu ni macam-macam. Pasal rumput lah, pasal makanan lah, pasal panas lah. Baik, Saya tengok ke negara-negara Afrika dalam tempoh 5-6 bulan yang lepas. Afrika lagi berjaya daripada kita dalam menternak lembu. Dia kalau setakat 1,000-2,000 ekor lembu satu ladang ni, dia mainan je bagi kita. Bukan syarikat besar pun, orang biasa. Saya tengok ke Afrika sebab kalau tengok New Zealand ke Australia, orang akan kata, yalah dia bolehlah pelihara lembu banyak-banyak macam tu sebab dia sejuk. Tak panas, lembu tak mati. Habis kalau kat Afrika lembu, boleh je hidup. Jadi sebab itu, macam yang YB Amin kata, memang sasaran kita dan kita sudah di peringkat mengenal pasti syarikat pelabur yang memang perniagaannya ialah mengusahakan ladang-ladang lembu yang saiz 1,000-2,000 ekor ni, satu-satu-satu. Kita dah kenal pasti syarikat luar negara itu. Dan juga kita sedang mengenal pasti syarikat anak tempatan yang memang pelihara lembu. Jadi syarat saya untuk mengadakan projek rintis ini ialah kita nak padankan pengusaha lembu dengan pengusaha lembu. Supaya bila kita lantikkan, kita bantu dia memang betul-betul pelihara lembu. Tak buat benda lain. Dan insya-Allah perkara itu kita mulakan di Negeri Sembilan sebab negeri bagi tanah dulu, orang lain tak bagi lagi. Kalau itu berjaya dengan baik di Negeri Sembilan, maksudnya kita telah membuktikan negara kita dari segi cuaca dia, makanan dia, lembu dia, dari segi penternak kita, kita ada keupayaan untuk memelihara dan mengusahakan penternakan lembu secara moden dan sistematik. Kalau yang pertama di Negeri Sembilan itu berjaya, maka dengan mudah ia boleh dikembangkan di negeri-negeri lain. Sebab hasrat kami ialah untuk melihat ladang-ladang lembu. Janganlah sampai 100,000 ekor satu tempat. Orang nak duduk kat mana? Saiz dia yang kira padan-padan saja ni lebih kurang 1,000 ekor saja. Tapi tak bolehlah 1,000 ekor satu Malaysia. Mampulah lembu tu 1,000 ekor saja. Kita kena dengan cepat menskalakan ladang lembu macam ini di seluruh negara kerana untuk menurunkan harga barang, dia tak boleh kita sembang saja, bising harga barang macam mana harga barang. Kita kena tambah pengeluaran makanan. Kalau nak tambah pengeluaran makanan, kita perlukan tanah, kita perlukan perancangan, kita perlukan orang yang nak usahakan,
dan kita kena mula bercucuk tanam ataupun menternak, kecualilah ada orang kat Labu ni yang hebat, dia boleh beritahu, esok saya nak tambah bekalan daging, pup esok dia bangun ada seekor lembu depan mata dia. Kecualilah ada orang dekat Kedah ke kat Terengganu yang dia kata kita nak tambah bekalan sayur, esok saja tiba-tiba penuh sayur. Memanglah dia akan ambil masa daripada 1 bulan ke 1 bulan, paling singkat. Contohnya, tanaman kontan sayur paling singkat 4 bulan. Sebab tanah kena dibersihkan, infrastruktur pertanian itu kena ada, rumah hijau tu kena ada, kemudian nak kena pasang sensor, nak kena pasang wire air semua, supaya tak payah siram, tak payah nak baja. Bila tanam pun selalunya 1 kitaran tuaian ialah 3 bulan. Sebab itu lagi lambat kerajaan negeri bagi tanah, lagi lambatlah kita boleh tambah pengeluaran penghasilan makanan ini. Sebab itu kalau ada yang tanya, geng-geng PN ni, saya kadang-kadang yakilah. Sebab dia lupa harga barang naik mendadak ni zaman dia lah. Bukan zaman kita. Harga barang naik mendadak ialah daripada April 2022 sehingga ke Ogos 2022. Sejak kita ambil alih, memang dia turun sampai ke 2.8% sekarang. Tapi, untuk terus pastikan dia turun dan juga untuk mengimbangi supaya ada harga barang tertentu yang diimport itu mula harga turun, kita dengan cepat perlu tambah kapasiti pengeluaran makanan ini. Jadi insya-Allah, saya berharap orang Nogori menyahut cabaran ini. Jangan buat malu Nogori, Min. Kita mula dengan Negeri Sembilan untuk buktikan orang Malaysia boleh usahakan ladang ternakan lembu secara berbesar-besaran dan ia boleh dijual pada harga yang murah. Yang kami dok kira sekarang di peringkat kementerian, bila kita tengok, kita sebenarnya merasakan kalau ikut kiraan awal, harga daging lembu kalau diusahakan dengan baik, dia sebenarnya boleh dijual pada harga sekitar RM30 lebih. Maksudnya, harga daging mentah segar yang sekarang ini RM50 lebih, kalau pengeluaran itu dibuat pada skala sekurang-kurangnya 1,000 ekor satu ladang ternakan, dia sebenarnya boleh dijual pada sekitar RM30 ke RM35 sekilo. Iaitu, dia lebih kurang sama dengan harga import. Sebab di Afrika, harga daging mentah sekilo di negeri yang macam Afrika Selatan yang sebenarnya kos sara hidup dia lebih tinggi daripada kita. Datuk Mail dah anggur-anggur. Dia exco pertanian dulu ni. Harga di negara Afrika Selatan yang kos dia lebih mahal daripada kita, harga daging mentah dia yang segar 1 kilo RM25. Jadi boleh dibuat, insya-Allah. Jadi kita mula yang itu di Negeri Sembilan dan selepas itu kalau berjaya kita akan buat di negeri-negeri lain kerana kita ada 5 tahun ni. 5 tahun, insya-Allah 5 tahun jika perkara ini diteruskan, insya-Allah bekalan makanan mentah yang menjadi sebahagian daripada sebab kenapa harga barang naik, perkara itu insya-Allah boleh diselesaikan daripada satu masa ke satu masa. Baik.